Hai, salam hormat dan salam sejahtera kepada penonton siaran Suara Wanita yang sentiasa setia menemani saya, Sharon Kezia. Seperti biasa, siaran selama 30 minit ini kami sentiasa membawakan anda topik-topik dan kisah-kisah perkongsian yang menarik. Jadi terus setia bersama saya dan tetamu istimewa sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan saluran 122 dan siaran Suara Wanita sebagai pilihan anda pada hari ini. Topik kita pada hari ini sangat menarik, cukup menarik khususnya kepada wanita. Kerana hari ini kita akan bicarakan tentang seni warisan kaum masyarakat Iban, iaitu Puah Kumbu. Saya akan kongsikan dengan anda sedikit sebanyak tentang Puah Kumbu. Puah Kumbu ni adalah tekstil utama masyarakat Iban ataupun Puah, juga dikenali sebagai selimut kumbu, tetapi lebih wajar dipanggil kain. Tenunannya lebih halus berbanding anyaman ikat yang lain di mana ianya kaya dengan simbol alegori. Ikat Puah Kumbu amat terkenal sebagai barang budaya di Sarawak menurut sumber dari Jabatan Negeri Sarawak. Jadi jika anda lihat penampilan saya pada hari ini sangat luar biasa berbanding sebelumnya kerana pakaian saya dan juga kasut yang saya perkenakan pada hari ini ditaja sepenuhnya oleh tetamu istimewa kita. Jadi jika anda lihat di atas meja saya ini banyak hasil rekaan daripada Puah Kumbu. Jadi kepada penonton yang tidak mengenali tetamu ini, saya ingin kongsikan dengan anda sedikit sebanyak tentang tetamu kita ini. Tetamu kita ni hasil rekaan beliau banyak menghiasi pentas-pentas peragaan bukan saja di seluruh Malaysia, malah di Asia dan juga peringkat antarabangsa. Jadi tetamu istimewa yang bersama saya pada hari ini adalah tak lain dan tak bukan wanita hebat iaitu Datin Melia Anak Gelen yang merupakan the founders of The Melia Boutique. Apa khabar Datin? Bagus. Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam siaran Suara Wanita hari ini. Ya. Datin nampak cukup menarik hari ini. Terima Satu set kasih. Puah Kumbu. Ya, Kita hari ya. ini satu set Puah Kumbu. Ya, terima kasih Sharon. Mhm. Okey, salam sejahtera, salam hormat semua. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke studio TBS pada hari ini untuk menerangkan sedikitlah desain saya ni. Jika kita lihat di atas meja ni adalah hasil rekaan daripada Datin Melia sendiri yang berasaskan produk Puah Kumbu. Jadi Datin Melia. Jadi kita nak tahu dah berapa lama mengusahakan produk Puah Kumbu ni? Panjang ceritanya. Saya ingin bercerita sedikit tentang macam mana mula-mula saya ingin berkecimpung dalam bidang mencipta bidang perniagaan untuk mereka untuk digunakan berbagai-bagai rekaan saya ya Puah Kumbu ni. Okey, dari pada tahun 2015 saya telah mengikuti mula-mula saya mencuba, saya telah mengikuti saya dijemput untuk datang ke makan malam fashion show. So saya pakai baju evening dress, saya menggunakan Puah Kumbu itu mula-mula ceritanya. Selepas itu adalah seorang producer, dia melihat saya pakai itu macam sangat menarik. So selepas itu ada 2015 ada Malaysia Fashion Week di KL, dia jemput saya untuk mengikuti program-program tu, and then saya pun datanglah. And then saya akan saya membawa beberapa headline untuk digunakan pada masa itu PC press conference. And then seorang model, kebetulan model saya itu adalah seorang young girls, orang kulit putih, datang dia pakai itu sangat menyelah. So komen sangat positif lah. Start daripada itulah saya memulakan karier saya membuat inilah. Jadi kita nak tahu sebenarnya lebih lanjut tentang perkongsian Puan Melia, bagaimana apa cabaran yang dihadapi beliau, kejayaan beliau, pahit manis beliau dalam menguruskan perniagaan berasaskan Puah Kumbu. Kita nantikan selepas ini, jangan ke mana-mana.
Ya, Anda masih bersama saya dan Datin Melia dalam siaran Suara Wanita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami ya, terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi kepada anda di sana, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh terus lontarkan ke wanita@tvstv.my. Jadi sebelum rehat tadi kita dah tahu dah Datin Melia ni dia mendapat inspirasi untuk mengusahakan Puah Kumbu ni adalah kerana dia melihat mendapat maklum balas yang baik daripada rakan-rakan ataupun pengunjung-pengunjung semasa menghadiri sebuah press conference. Tapi kita tak sempat nak tanya dengan Datin. Kita dah tahu kan Datin, dalam Sarawak ni Puah Kumbu ni dah memang terkenal. Dah banyak pengusaha yang mengusahakan Puah Kumbu. Mengapa Datin berani mengambil risiko untuk teruskan juga mengusahakan Puah Kumbu ni? Okey. Sebenarnya saya pernah bekerja dengan jabatan kerajaan. Ah, Selepas yang tadi saya terangkan dalam pertama tadi ya, saya mengikuti, Malaysia Fashion Week di KL tahun 2015. Lepas itu, saya bertemu dengan beberapa perekat fashion antarabangsa yang terkenal. Saya jumpa Jimmy Choo juga dan, yang, apa nama, yang sebab-sebabnya saya ada sebab-sebabnya tertentu, mengapa saya ingin berusahakan, Puak Kumbu ini sebab saya ingin menolong, mak saya sendiri, adik saya sendiri dan kaum wanita-wanita di rumah panjang, lebih-lebih lagi di rumah panjang saya sendiri dari Kapit. Dia orang buat ini hari-hari sebagai hobi, tapi, macam adik-adik saya dengan mak saya, bukan sebagai hobi lagi, dia buat tiap hari. So, tidak ada tempat untuk menjualnya, tidak ada market. So, saya I talk to myself, why don't I have my own people, tolong, yang masih giat membuat Puak Kumbu, tetapi masalah tidak ada, tempat marketingnya lah, tempat menjualnya. So, pas itu saya, dengan, membawa hati yang beranilah, Aha. untuk, memulakan perniagaan ini. So, saya mengambil risikolah. Saya berhenti kerja dan membuka butik sendiri dan saya mula-mula saya jual Puak Kumbu yang untuk alas meja, sebab kalau dulu-dulu Puak Kumbu ini, Sharon, Ya, ya. selalu orang fikir Puak Kumbu ini sebagai untuk kegunaan kaum Iban saja, Betul. untuk ritual. Kami orang Iban kalau kahwin Mhm. guna, kalau orang meninggal pun guna Puak Mhm. Kumbu sebab, bagi kaum Iban, Puak Kumbu ini adalah sesuatu, eee, identiti and then, Mhm. sangat sinonim dengan, kaum bangsa Iban lah. Aha. So, saya mengambil risiko untuk membuat, sebagai beg, kasut, clutch bag, dan banyak-banyak lagi lah, untuk membuka, market, supaya saya dapat menolong, wanita-wanita, kaum Iban, market, barang-barang ini ke antarabangsa. Tapi, apa katakan Sharon tadi, saya ada banyak saingan di luar sana, tapi saya tak ada rasa, Tergugatlah. bukan tak tergoda, saya tidak ada rasa saingan. Sebab bagi saya, sebab kita ada individual expertise. Macam you expert dengan ini, you involved dengan ini. You expert dengan ini, expert dengan ini, you involved dengan itu. Dan kebanyakan saya lihat, saya bukan mengkritik, saya bukan mengkritik orang di luar sana. Saya cuma, how to call, just, mempertengahkan, saya berasa bertanggung jawab mempertengahkan, Puak Kumbu buatan tangan kaum wanita, kaum Iban dari Sarawak yang betul-betul dikatakan Puak Kumbu. Sebab saya lihat, saya bukan kritik orang, harap orang di luar sana jangan, salah anggap, Okey. Ada orang sikit, golong-golong macam paku-paki sikit-sikit pun dia katakan Puak Puak Kumbu. Kumbu, ya. Sebenar-benarnya, kadang-kadang anak saya sendiri pun tak kenal sebenarnya Puak Kumbu yang original. Itulah sebab yang pertama kenapa saya involve, kenapa saya, berani mengambil risiko,
uh, menjual dan membuat barang ini sebagai saya punya main produk. Ah, Oh, sebab saya ingin mempertengahkan dan ingin memberitahu lebih-lebih lagi orang yang muda-muda sekarang, aha. dia tidak tahu apalah Puak Kumbu original yang dari Sarawak. Betul tu Datin. Jadi Ya, kepada anda, jika anda nak tahu ah. bagaimana nak membezakan puak kumbu yang asli ataupun yang tiruan, terus kekal setia bersama saya dan Datin Melia sehingga ke penghujung rancangan. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda masih bersama saya dan Datin Melia dalam siaran Suara Wanita. Terima kasih kerana terus setia bersama saya dan Datin Melia. Jadi sebelum rehat tadi, Datin Melia dah mewawarkan kepada anda sebenarnya terdapat buah kumbu yang asli dan tidak asli di luar sana. Jadi anda perlu berhati-hati dan perlu bijaksana untuk memilih buah kumbu yang asli. Jadi Puan Amelia, kenapa dan bagaimana kita nak kenal pasti buah kumbu yang asli ataupun tidak asli? Oke, sekarang saya ingin memberitahu Puak Kumbu yang asli dari Sarawak, sebab Hmm. negara lain pun ada buat Puak Kumbu juga. Dia asli kepada negara dia sendiri. Mhm. Ini asli daripada Sarawak. Sarawak, Oke, macam kalau dulu-dulu kami orang, saya buat show sikit Hmm. supaya orang orang di luar sana tahu. Sekiranya saya minta maaf sekira ada sedikit kesilapan dalam penerangan saya ini, sebab saya ingin, memberitahu sedikitlah, serba sedikit berkenaan dengan saya sendiri. Kami orang ada adik-beradik, perempuan 5 orang, dan semua kami didedahkan pada pembuatan Puak Kumbu. Sebab mak kami orang sendiri Mhm. adalah, tokoh warisan Malaysia dan, legend master dalam membuat Puak Kumbu. So, kami sangat, eee, kenal yang mana satu Puak Kumbu, eee Yang asli. yang asli, Mhm. yang pakai, warna asli atau pakai, chemical dye di market lah. Kalau yang macam ini, yang dulu-dulu yang Mhm. dulu-dulu eee, masa zaman dulu lah, kami gunakan, ini kami panggilkan ubonggar. Ubonggar ini, warnanya dari kulit kayu, dari, urat kayu, dari daun kayu. Mhm. Dia kalau you lihatkan dia macam ini, warna dia tidak terang. Sebab ini, adalah, menggunakan, warna asli, so dia sangat unik. Ini yang kami orang dulu-dulu yang pakailah, ubonggar. Tetapi selepas itu kita pun ada modern sikit. Dan ubonggar ini kalau macam orang sudah tua ke, orang tidak dapat pergi ke hutan, dia tidak dapat cari, kulit kayu. I think kulit kayu, kalau saya tidak silap lah, Sarah minta maaf kalau silap. Cuma dikapit saja yang ada kulit kayu untuk kegunaan ini, Untuk menghasilkan buah untuk kumbunya lah. menghasilkan, warna ini. Warna itu. Oh, okey. Menghasilkan warna bukan menghasilkan puak kumpu. Oh, okey. Ah, saya tidak tahulah tempat lain mungkin betung ada lah, tapi yang tempat lain saya tahu tak ada lah. Ah. Yang ini puak kumpu ini dia dilihat sangat cantik sebab warna dia cerah. Cerah, dia menggunakan chemical dye. Chemical dye ini Hmm. sedikit kena air pun dia luntur, okey. So, harga dia ada murah Murah sikitlah, sikitlah. So, yang sebab, mengikut, apa nama, trend sekarang lah, kita pun dah terdedah dengan secara moden. Mhm. So, butik saya, di Melia Puak ada mengeluarkan, Puak Kumbu Sutra. Yang ini Puak Kumbu Wow, Sutra. cantik. Cantik Ada kan? shining-shining sikit. Ya, ini sudah, kami orang dimodernkan lah. Okey, kalau dulu mana ada pakai Shining-shining. shining, Ya, pakai, betul. benang emas. So, ini kami ada campurkan sedikit dengan benang emas. Mhm. Warna dia pun, gunakan warna asli,
menggunakan urat mengkudu dan kulit kayu Mhm. dan daun kayu. Oh, Hmm. harga dia ada sedikit mahal lah. Oh, Ah, ya. actually dia tidak mahal, tapi kalau you lihat macam mana cara membuatnya, sangatlah susah. Oh, Hmm. sebab saya ingat masa waktu sekolah dulu, Hmm. waktu dalam secondary school lah, tingkatan mak dan nenek kami orang memang sudah ready waktu kita pulang, waktu bercuti memang buat ini. Tapi sekarang saya pikir, ah, orang muda-muda di sekarang lah, selepas dia pulang sekolah cutilah, tidak Mhm. ada dia membuat ini. Saya berpikir banyak, anak kaum Iban sendiri tidak kenal mana puak kumbuk yang dikatakan ubung Asli. gar Mhm. asli, yang ubung, benang sutra, ataupun pakai warna asli atau pakai warna dye yang di Mhm. market. Saya pikirlah tidak banyak yang tahu. Itulah Ah. sebab-sebabnya harganya ada mahal sikit. So proses itu bukan Ya, mudah, prosesnya prosesnya sangat rumit. sangat Dan rumit. Bahan bahannya pun sukar juga ya, untuk didapati. ya, Mhm. saya banyak-banyak kali didatangi oleh, pensyarah-pensyarah universiti Mhm. dan student-student datang ingin saya, mengajar membuat. Mhm. So, saya pernah apa nama, meminta pandangan dari mak dan adik saya macam mana kalau kita mau buka, kelas untuk mengajar ini supaya, puak kumbuk buatan tangan, kaum Hmm. kita sendiri tidak hilang begitu saja. Hmm. Tetapi ini sangat susah, Betul tu. sebab dia tak dapat you buat hari ini, you faham, you terus buat esok ataupun you buat seminggu, you terus faham, tak. At least yang besar ini berbulan-bulan dia buat. Betul betul, dia ambil masa sebenarnya Memang ambil untuk masa ya, belajar, dia proses itulah yang sebabnya, panjanglah. Tapi sebelum tu kita nak tahu ah. apakah hasil produk maafkan saya, Datin Melia. Kita lihat dulu VT ini. Ya, anda masih bersama saya dengan Datin Melia dalam siaran Suara Wanita dengan topik kita pada hari ini adalah puak kumbu. Jadi seperti yang anda lihat dalam VT tadi, pelbagai produk telah dihasilkan menggunakan puak kumbu. Jadi ada di antaranya kita bawakan di studio seperti yang anda lihat di atas meja ini, puak kumbu ini telah dimodernkan menjadi clutch, menjadi handbag dan juga menjadi kasut. Jadi Datin, dari mana dapat inspirasi untuk menghasilkan dan memodernkan puak kumbu ni? Oke, Ha. inspirasi saya untuk memodernkan puak kumbuk ni Hmm. ialah, sebab apa yang katakan tadilah, di Hmm. luar sana, Ha. kalau especially kalau fashion lah, kalau orang berfashion aja, "Oh, rekaan pakai kain puak kumbu, Hmm. rekaan pakai, kain puak kumbu dari Sarawak," macam-macam lah untuk mengaitkan ke populariti ya. Ah. Ah, itulah saya ingin mempertengahkanlah, saya merasa Mhm. bertanggungjawab untuk mempertengahkan buatan Pok Kumbuk inilah. So, Mhm. eee apa nama, saya saya ingin transformasikan, Mhm. Puak Kumbuk sebagai alas meja pada Mhm. waktu dulu, gunakan untuk ritual, tapi Mhm. sekarang saya transformasikan Puak Kumbuk into fashion, fashion baju, sebagai, beg, sebagai clutch bag, Hmm. sebagai kasut. Tapi saya tahu
Di, market sekarang ada yang jual kasut, tapi dia tidak menggunakan original Puak Kumbu. Oke, kalau kita lihat di sini, sarung bantal, di luar sana mungkin banyak orang gunakan sarung bantal, dia saya selalu tengoklah dia Mhm. tuliskan di sini, sarung bantal buatan dari kain Puak Kumbu. Mhm. Saya tidak menyalahkan sesiapa, itu terpulang pada kita macam mana kita Mmm. ingin promosikan, produk kita sendiri kan. Mmm. Tapi saya gunakan original dan di sini saya ada necktie, saya ada bow tie dan banyak-banyak lagi yang dibuat dari original Puak Kumbu, lebih-lebih lagi menggunakan warna asli dari hutan kita Sarawak sendiri. Okeylah, Ah, satu perkongsian yang sangat mhm. menarik daripada Datin Melia kepada kita semua. Jadi pesanan dan kata-kata terakhir Datin, mungkin ada wanita di luar sana ataupun orang di luar sana yang ingin mendapatkan produk daripada Datin Melia. Oke. Sesiapa, ingin, menggunakan, produk, eee, dari saya sendiri hanya, atas nama Demilia Puak, boleh pergi ke Demilia Boutique, tingkat 1 Wan Jaya Shopping Mall dan juga boleh, pergi ke Facebook page saya sendiri, Mhm. my personal FB, my personal Facebook, Melia Gilen, and then kalau you pergi ke, eee, IG page, ada lagi? eee, page Mhm. page Demelia page, Emilia Handicraft ataupun Mhm. Demelia Boutique, IG Mhm. Emilia Handicraft pun ada, ataupun Demelia Puak pun ada. Senang, eee, saya belum menceritakan pasaran tadi ya. Oke, Baik. oke, saya ingin kongsikan pasaran Puak Kumbuk saya ni, eee apa nama, lebih-lebih lagi macam handbag seperti ini, dia sangat sangat menggalakkan, banyak yang sukalah dan, Mmm. apa nama, kalau kita ini terakhir ya, Ya. oke. Pesanan terakhir saya kepada, yang di luar sana, kita janganlah anggap persaingan itu untuk kita apa nama, untuk kita menghentikan, Mhm. cita-cita kita. Anggaplah saingan di luar sana, saya tahu banyak yang membuat kuah kumbu. Anggaplah saingan di luar sana itu sebagai saingan Yang sehat, positif, betul tu. ya. Jadi satu perkongsian Ah, yang cukup ah, menarik dan cukup bermakna buat kita daripada kita tak mhm, tahu bagaimana nak memilih puak kumbu yang original, kita terpilih pula yang fake. Jadi jangan ya, harus bijak memilih dan haruslah bijak berbelanja. Alah beli menang mmm, memakai. Jadi jika anda ragu-ragu, boleh saja terus ke page atau page FB dan IG Datin Melia dan anda boleh milih produk-produk yang anda minati. Sehingga kita bertemu lagi dalam siaran mmm. dan waktu yang sama. Sentiasa setia bersama saya, Sharon Kizia dalam siaran Suara Wanita setiap hari Selasa dan Khamis pada pukul 9.30 pagi. Sehingga kita bertemu lagi. Bye.